Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, telah mengesahkan bahawa siasatan sedang dijalankan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mempromosi konsep keluarga Malaysia. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail pada Ogos 2021. Salah seorang yang disiasat adalah bekas Perdana Menteri era Keluarga Malaysia, Ismail Sabri, kata sumber itu yang ada pengetahuan berkenaan kes itu kepada Malaysia Kini. Siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan Keluarga Malaysia dan bahan kempen yang lain, katanya lagi. Meskipun dalam siasatan, sumber mendakwa kontrak untuk program Keluarga Malaysia bernilai lebih 300 juta RM. Bekas pegawai Ismail Sabri turut disiasat. Semalam utusan Malaysia melaporkan SPRM dijangka memanggil seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan seorang bekas setiausaha sulit untuk soal siasat pada minggu depan. Tanpa padu, terlalu banyak ketirisan. Tanpa padu, pelaksanaan berkesan, terlalu banyak kebocoran dan penipuan. Kalau tidak ada sebab mengapa masih ada kelompok yang dianggap miskin dalam negara kita. Kalau belanja bantu orang miskin itu 22 bilion dan subsidi itu 80 bilion ringgit. There's something wrong somewhere. Pendekatan kita ini di antara kaedah untuk memperbaikinya. Dan dari segi tekad kita, saudara percayalah. Saya syukur Alhamdulillah kita punyai satu pendirian dalam kerajaan perpaduan untuk jelas dengan dasar-dasar. Yang saya mulakan dulu dengan tata kelola dan melawan rasuah dengan sungguh. Jadi saya ucap tahniah akan kegigihan umpamanya SPRM untuk bertindak tanpa mengira siapa. Dan Alhamdulillah kita telah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi negara membangun dan negara di dunia. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri-Menteri, kamu ingat. Kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini. PDRM bulan lalu mencatat satu lagi tindakan dan kejayaan, kerana kita semua bicara tentang dadah. Ratusan ribu anak-anak kita terlibat dalam dadah dan terpaksa belanja ratusan juta ringgit satu tahun untuk menangani masalah ini. Yang ditangkap juga puluhan ribu di kalangan penagih dan pengedar-pengedar peringkat bawah. Sukar diambil tindakan terhadap pengedar-pengedar besar, tokoh-tokoh besar terlibat dalam dadah. Maka saya salute PDRM kerana telah jelajah ke Sabah dan ambil tindakan yang tegas. Jadi cerita-cerita bahawa ini yang jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan ingat. Baik, saudara. Dan saya syukur juga kerana ketegasan kita dalam satu jemaah menteri pelbagai kaum, pelbagai agama, tapi dalam beberapa dasar utama atas nama kemanusiaan, kita tidak lagi mengikut pendekatan lama. Termasuk umpamanya bicara dengan keras menentang pencerobohan dan jenayah Zionis Israel ke atas Palestin dan Gaza. Tetapi dalam masa yang sama, saya rasanya beri laluan kepada penerbangan mereka, kapal-kapal mereka melabur di sini. Dan saya terima kasih kepada Menteri Pengangkutan kerana mengingatkan saya, hal ini patut dibetulkan dan dilarang kemasukan kapal-kapal Israel ke bumi Malaysia. Ya, dia melibatkan sedikit kerugian, tapi saya percaya lebih banyak keberkatan kerana kita menunjukkan ada keyakinan dan ada sifat peri kemanusiaan. Ya, terima kasih. Saya sebut kepada saudara Anthony Loke kerana dia yang pertama mengingatkan saya, apakah harus kita teruskan
dengan dasar yang dibuat pada tahun 2002 dulu, iaitu membenarkan. Saya kata ini aneh. Tidak mungkin satu negara yang merdeka dan berdaulat, yang punyai peri kemanusiaan, yang benci dengan kezaliman dan pembunuhan anak-anak, boleh biarkan mereka berleluasa tanpa tindakan. Kita tidak ada kekuatan lebih dari itu, tetapi sekurang-kurangnya kita ada kesungguhan dan menunjukkan tekad untuk membetulkan keterlanjuran yang berlaku dahulu. Terima kasih kepada rakan-rakan.